Usaha penambahbaikan proses pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan mengadakan pusat-pusat pengagihan, terbukti dapat melancarkan proses pengagihan di samping menjaga keselamatan pihak-pihak terlibat dari terdedah kepada bahaya jangkitan wabak COVID-19. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena bulan Ramadan 1443 Hijrah 2022 Masihi pagi tadi. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Laila Pengiran Muda Abdul Kahar, Timbalan Pengerusi 1 Jemaah Takbir Yayasan. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi 2 Jemaah Takbir Yayasan. Dan yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluannya menyembahkan kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu jelas menunjukkan kasih sayang dan pemedulian mendalam baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam di negara ini. Ianya sangat-sangat dinantikan dan dihargai oleh seluruh rakyat dan penduduk serta penerima-penerimanya di negara ini. Semoga amal kebajikan Paduka Yang Dahulu Tuanku ini terus diberkati dan dikurniakan balasan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia amat sinonim bila memasuki bulan Ramadan. Apa yang penting yang seringkali saya tekankan di sini, biarlah pengurusan pengagihan kurma kurnia peribadi Paduka Ayahanda pada tahun ini dibuat dengan lebih baik dari tahun sebelumnya ke arah memastikan tidak ada seorang pun umat Islam di negara ini tertinggal dari menikmati kurma kurnia peribadi Paduka Ayahanda sebagai juadah berbuka puasa. Walaupun masih berhadapan COVID-19, sabda Duli Yang Teramat Mulia, pihak pengurusan yayasan dengan dukungan padu agensi kerajaan, swasta serta sukarelawan akan melaksanakan pengagihan kurma mengikut SOP yang ditetapkan. Saya difahamkan bahawa pada 2 tahun yang lalu, pihak pengurusan Yayasan Paduka Ayahanda telah melaksanakan penambahbaikan proses pengagihan kurma kurnia peribadi ini dengan mengadakan pusat-pusat pengagihan melalui kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan bagi penjawat awam serta menyediakan pusat pembahagian bagi kaki tangan swasta di samping meneruskan kelaziman pembahagian melalui penghulu-penghulu mukim atau ketua-ketua kampung bagi orang awam. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam yakni sektor kerajaan dan pekerja swasta.
Tahun ini sejumlah 156 tan metrik buah kurma jenis ajwah akan dibahagikan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam di seluruh negara. Setiap seorang menerima satu kotak kecil kurma mengandungi 300 gram. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Dengan sempurnanya Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Pribadi, bermulalah pembahagian buah kurma Kurnia Pribadi Baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara Brunei Darussalam. Sokongan dan kerjasama padu daripada semua pihak perlu dalam melancarkan urusan pengendalian pengagihan buah kurma Kurnia Pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sejak tahun 1995, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah melaksanakan pengendalian bagi pengurniaan kurma tersebut dengan kerjasama padu daripada jabatan-jabatan daerah, institusi penghulu dan ketua kampung, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pasukan polis Diraja Brunei. Pada tahun ini, pihak yayasan membuat pembelian kurma jenis ajwa yang juga biasa disebut kurma Nabi dari Arab Saudi. Penghantaran kurma tersebut menggunakan kapal laut yang dimuatkan dalam 11 kontena dan tiba di Pelabuhan Muara pada 19 Februari lalu. Sejak bermulanya wabak COVID-19 pada tahun 2020, Yayasan merangka pengemaskinian proses pengagihan kurma dengan melarakan pusat-pusat pengagihan kurma di setiap kementerian dan jabatan termasuk institusi pengajian tinggi. Penjawatan awam akan menerima kurma tersebut di jabatan dan kementerian masing-masing, manakala pekerja di sektor swasta pula akan menerima kurma kurnia melalui syarikat masing-masing. Hamba Kebah Duli Tuan Patik menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebah Duli Yang Maha Mulia di atas pengurniaan kurma yang dianugerahkan kepada ahli warga kerja Islam di syarikat Brunei LNG. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi Kebah Duli Tuan Patik dan melimpahkan rahmatnya kepada Sultan dan negara. Terkenal dengan rasanya yang manis dan tahan lama, buah kurma mempunyai banyak khasiat dan menjadi makanan utama Rasulullah SAW. Kajian sains menemukan kurma kaya dengan unsur zat besi dan kalsium di samping membekal tenaga. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya berbuka dengan kurma. 16 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 5 kes COVID-19 meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,010 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 118,892 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,718 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BroHealth, manakala 292 adalah dari hasil 2,501 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 5,600 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 94,774 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 23,984 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.4%. Dalam pada itu, 224 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital.
manakala seramai 23,760 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 15 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos ialah 59%. Dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Agama dengan Unified National Networks UNN Sendirian Berhad menandatangani kontrak perjanjian bagi pembekalan komputer riba dan data internet untuk tenaga pengajar dan penuntut di institusi-institusi pendidikan di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Projek yang dikontrakkan selama 3 tahun ini diberikan kepada rangkaian infrastruktur telekomunikasi dimiliki oleh UNN bersama syarikat-syarikat telekomunikasi iaitu Data Stream Digital, DST Sendirian Berhad, Imagine Sendirian Berhad dan Progressive Sendirian Berhad. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Menandatangani bagi pihak Kementerian Hal Ehwal Agama, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, manakala pihak UNN diwakili Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Setiausaha Tetap Pelaburan Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku timbalan pengurusi syarikat berkenaan. Pelan transformasi digital merupakan salah satu strategi jangka panjang Kementerian Pendidikan untuk menjadikan pembelajaran digital norma baharu dalam sistem pendidikan negara. Menurut Menteri Pendidikan, pelan tersebut menggariskan 3 bidang utama: teknologi pendidikan, teknologi pengurusan dan memudahkan dasar dan infrastruktur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman menekankan perkara itu semasa mesyuarat Recover Learning and Rebuild Education in the ASEAN Region and ASEAN Education Ministers of Education ASED dan Majlis Penyerahan Pengerusi secara dalam talian. Yang Berhormat juga mengongsikan inisiatif-inisiatif utama negara Brunei Darussalam dalam menangani isu access to education semasa pandemik serta mengetengahkan strategi jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pelan Transformasi Digital. Acara berkenaan menyaksikan penyerahan kepengurusian ASED Filipina kepada Vietnam dengan pencapaian sektor pendidikan ASEAN dari 2020 sehingga 2021 telah diketengahkan dan pengemaskinian mengenai inisiatif yang sedang berjalan. Perbincangan panel dihadiri Menteri-Menteri Pendidikan dari Kemboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Manakala Laos PDR, Myanmar dan Vietnam diwakili oleh Timbalan Menteri Pendidikan masing-masing. Dengan bertemakan Recover Learning and Rebuild Education in the ASEAN, perbincangan panel menteri tersebut adalah acara menteri pertama di bawah kepengurusian Vietnam dalam sektor pendidikan. Para delegasi berkongsi pengetahuan dengan membentangkan hasil-hasil penglibatan yang lalu dan semasa serta membentuk perkongsian rentas wilayah yang akan memberi manfaat kepada rantau ini secara keseluruhan. Penyelenggaraan Siri Kongres Antarabangsa Bahasa Sastra dan Budaya Melayu KABSBM adalah landasan terbaik untuk mencapai hasrat dalam mempertahankan keutuhan bahasa, sastra dan budaya Melayu sampai bila-bila. Dengan tema Bahasa Jiwa Bangsa, tema tersebut menekankan pentingnya bahasa sebagai jiwa kepada kehidupan bangsanya yang sekaligus menggambarkan bahawa ketiga-tiga elemen bahasa, budaya dan bangsa berpisah tiada. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, berucap demikian semasa merasmikan Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa pagi tadi secara maya. Ketiga-tiga elemen perbincangan dalam kongres ini iaitu bahasa, sastra dan budaya Melayu
tidak lari dari elemen sejajagatan, kerohanian, kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam membina kehidupan insaniah manusia. Dan untuk merealisasikan hasrat ini, ia perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dunia seperti memanfaatkan penggunaan platform revolusi industri 4.0 sebagai variasi nilai tambah dalam usaha kita mengetengahkan, memudayakan dan mengangkat martabat bahasa, sastra dan budaya Melayu. Untuk menyampaikan ucap pertama dalam siri Kongres Antarabangsa Bahasa Sastra dan Budaya Melayu. Profesor Dr. Haji Awang Asbul bin Haji Mail dari Universiti Brunei Darussalam dalam ucap pertama membentangkan kertas kerja bertajuk Memertabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan 1930 hingga 2008, kajian perbandingan Brunei dan Malaysia. Beliau antara lain membincangkan mengenai cabaran globalisasi yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam dan Malaysia dalam usaha memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-masing apabila penggunaan bahasa Inggeris semakin berleluasa dalam tempoh tahun kajian tersebut. Siri Kongres dilaksanakan secara bersiri mulai 16 Mac hingga 22 Jun 2022 dengan pembentangan kertas kerja 2 kali seminggu oleh pembentang 1 kertas kerja bagi setiap satu sesi, iaitu setiap hari Isnin dan Rabu. Peserta negara Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran berjaya mendapat tempat keempat dalam pertandingan menghafaz 30 juzuk Al-Quran pada musabaqah pelajar antarabangsa kali ke-7 Anjuran Republik Islam Iran yang berlangsung secara maya pada 14 Februari lalu. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian penghargaan yang disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Homera Reji Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara ini. Majlis berlangsung di Kedutaan Republik Islam Iran, Kampung Kiarong. Pusat Kesihatan Penaga Jalan Utara Seria kini dikenali sebagai Penaga Health. Penjenamaan semula pusat kesihatan tersebut diadakan pagi tadi. Ia dirasmikan oleh Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga, yang seterusnya melancarkan logo baru fasiliti tersebut. Penjenamaan semula itu bukan sahaja menekankan penampilan moden Penaga Health, tetapi ia juga menyerlahkan kualiti tinggi serta perkhidmatan profesional dan memperluaskan perkhidmatannya kepada orang awam. 10 buah keluarga mualaf dari daerah Tutong pagi tadi menerima sumbangan melalui projek Funhole Barah 3.0. Penyerahan sumbangan diarahkan secara pandu lalu di Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah, dan selebihnya akan dihantar ke rumah-rumah penerima. Projek diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi Pusat Dakwah Islamiyah dengan kerjasama Persatuan Mualaf seluruh negara. Juga diselajurkan dengan penyerahan poster tarbiyah kolaborasi bersama bahagian kajian dan penerbitan kepada para mualaf. Projek yang serupa juga akan diteruskan di daerah Temburong esok. Bulan Syakban merupakan salah satu bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Menurut Awang Haji Samali bin Haji Adam, umat Islam berpeluang merebut kelebihan pada malam istimewa iaitu Nisfu Syakban. Sewajarnya pada malam Nisfu Syakban kita banyakkanlah berdoa, banyakkanlah berzikir, banyakkanlah beramal, kerana malam Nisfu Syakban itu adalah malam, boleh dikatakan malam keampunan. Kalau Allah sudah memuliakan malam Ramadan, bulan Ramadan dengan adanya malam Lailatul Qadar, maka Allah muliakan bulan Syakban dengan adanya Nisfu Syakban. Jadi menunjukkan bahawasanya malam Nisfu Syakban juga adalah di antara malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran medianya memaklumkan mengenai perangkaan yang berfokuskan kepada beberapa perkhidmatan. Objektif pengeluaran perangkaan adalah berkaitan penilaian imbang dari penularan wabak COVID-19 semasa operasi pulih
operasi peralihan dan fasa awal endemik yang antaranya melibatkan perkhidmatan dan pendaftaran kenderaan baru dan pendaftaran domestik ranah. Sejak pengenalan perkhidmatan DAN pada bulan Mei 2018, ia telah menunjukkan permulaan yang amat memberangsangkan dengan peningkatan yang drastik dari segi jumlah penumpang sebanyak 457.9% pada tahun berikutnya. Apabila negara ini dilanda pandemik COVID-19 pada bulan Mac 2020 hingga Disember 2021, perangkaan menunjukkan secara purata sebanyak 7,294 penumpang bagi setiap bulan. Pecahan data sebulan ke sebulan, iaitu bulan Mac hingga Disember 2021, jelas menunjukkan bahawa setiap gelombang memberikan impak terhadap tren jumlah penumpang. Diikuti pemulihan setiap bulan sehingga tercetusnya gelombang kedua pada bulan Ogos 2021. Terjadinya lagi penurunan sebanyak 63.8% dan jumlah menurun untuk beberapa bulan berikutnya. Pendaftaran kenderaan baharu juga terkesan dengan ketidaktentuan akibat wabak COVID-19. Bagi bulan Mac 2020 hingga Januari 2022, 25,200 buah kenderaan baharu didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Darat. Semasa gelombang pertama COVID-19, jumlah pendaftaran kenderaan baharu adalah 4,088 buah. Manakala semasa gelombang kedua COVID-19, sebanyak 4,839 buah kenderaan baharu didaftarkan. Jumlah tersebut menurun sebanyak 57.3% pada bulan Ogos hingga November 2021. Bagi permohonan petugas kritikal di sektor pengangkutan, jumlah keseluruhan petugas kritikal sejak operasi pulih COVID-19 sehingga ke fasa awal endemik adalah seramai 17,091 orang. Sektor tertinggi adalah sektor udara, diikuti sektor maritim dan pengangkutan darat. Selain itu, Jabatan Kaji Cuaca telah menghadapkan sebanyak 19 permohonan untuk 193 orang petugas dan lain-lain sektor berkaitan sebanyak 1,307 orang petugas dari 132 permohonan. Bagi ketiga-tiga fasa, operasi pulih mencatatkan sebanyak 717 permohonan dengan 7,837 orang petugas kritikal. Manakala fasa operasi peralihan mencatatkan sebanyak 349 permohonan dengan 3,507 orang petugas kritikal. Bagi fasa awal endemik, sebanyak 528 permohonan telah diproses yang mengandungi 5,747 orang pekerja kritikal. Dari sektor info komunikasi pula, jumlah keseluruhan pemohon dari 4 Oktober 2021 hingga 15 Februari 2022 adalah 505. Menurut pecahan mengikut fasa, semasa negara di tahap operasi pulih, 183 permohonan diterima dan menurun kepada 128 permohonan semasa operasi peralihan dan 194 permohonan semasa fasa awal endemik. Semasa perkhidmatan domestik rana dari 2 Oktober 2021 hingga 15 Februari 2022 adalah 6,448 pendaftar. 5,956 pendaftaran dicatatkan semasa negara berada dalam fasa operasi pulih dan 238 semasa operasi peralihan sementara 254 bagi fasa awal endemik. Mengenai kaedah penghantaran, majoriti menggunakan kenderaan bermotor iaitu sebanyak 6,428 dan hanya 20 orang pendaftar yang menggunakan kaedah berjalan kaki atau basikal. Bagi perkhidmatan yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos pada tahun 2020, jumlah keseluruhan bungkusan, benda berdaftar dan paket kecil yang belum dituntun adalah sebanyak 10,755. Jumlah itu meningkat kepada 13,837 pada tahun berikutnya. Dari perangkaan selama 2 tahun tersebut, benda berdaftar mencatatkan jumlah tertinggi bagi barang yang belum dituntut.
Berikutan aduan orang awam, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah telah membuat pemeriksaan bagi buku plena 2022 yang dijual di salah sebuah premis perniagaan buku dan alat tulis di negara ini. Hasil analisis Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati kulit dalaman buku tersebut disahkan positif diperbuat daripada kulit khinzir. Jabatan Hal Ehwal Syariah telah pun mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua buku-buku tersebut dengan serta-merta dari penjualan kepada orang awam. Sebarang aduan mengenainya, hubungi bahagian kawalan makanan halal di talian 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian di setiap daerah. 6 buah syarikat tempatan diarahkan untuk membayar denda setelah mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Semen Wan Sdn Bhd, Kayangan Sdn Bhd, Multi Air Engineering Sdn Bhd, Hai Kujaya Sdn Bhd dan Hasinah Sdn Bhd masing-masing dikenakan denda RM5,000 kerana gagal mengemukakan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2015 hingga 2019. Manakala SKBB Properties and Development Sdn Bhd dikenakan denda RM4,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan pada tempoh tersebut. Mana-mana syarikat yang disabit bersalah masih dikendaki untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan yang tertunggang dan membayar cukai pendapatan dan penalti yang telah dikenakan.